Baik, kita bersua kembali. Kali ini kita bercerita tentang hasrat kerajaan untuk menjadikan capaian dan juga layanan 5G akan dapat dinikmati oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Sudah pasti ia menyumbang juga kepada industri revolusi IR 4.0. Untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang 5G mentransformasi negara dan juga kehidupan rakyat, bersama dengan saya adalah Tuan Zulkarnain Muhammad Yassin dan juga merupakan Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami. Masya Allah, kita sudah menyaksikan satu perubahan yang cukup positif dalam kita menikmati layanan 5G ini. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut, mungkin ramai yang masih tertanya-tanya apakah sebenarnya manfaat, kebaikan, faedah 5G, khususnya kita berdepan dengan evolusi IR 4.0 ini, Tuan. Apabila kita bercakap tentang teknologi, semua bercakap, orang bercakap tentang teknologi, terutamanya kita sekarang ni berada dalam masa yang saya kata sangat mengujakan lah. Ya. Apabila kita, apa yang saya maksudkan dengan mengujakan adalah secara umumnya kita sebagai insan ataupun manusia ni kita banyak kekurangan. Sebagai contoh, pandangan kita boleh tertumpu sahaja, dan mungkin pandangan kita boleh nampak persekitaran, tetapi fokus kita hanya kepada satu. Itu pandangan kita. Dan persekitaran kita tidak dapat pandang. Sebab tu dalam pemanduan ada blind spot. Sebab itu dan dalam bila kita bercerita tentang teknologi 5G, sensor dan sebagainya, sekarang pun sudah ada kereta-kereta yang mempunyai sensor yang boleh menekan brake dengan sendiri untuk memastikan keselamatan. Sebab dari hasil dan untuk itu juga kita ada dashcam sebagainya. Jadi kita perlukan pelbagai bantuan teknologi untuk sama ada untuk memandu arah ataupun untuk memastikan keselamatan. Jadi apabila kita bercakap tentang 4IR, kita tidak dapat lari bercakap tentang sensors, Internet of Things dan sebagainya, dan juga kita tidak dapat lari dari bercakap tentang smart city. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah IoT 5G ini saling memerlukan ataupun saling melengkapi, kerana sebagai contoh dalam ini masa teruja apabila kita banyak berimajinasi. Melalui imajinasi kita akan berinovasi. Jadi apa yang saya maksudkan di sini adalah sebagai contoh, kalau apa yang berubah, apa yang transformasi yang kita boleh imajinasikan adalah sebagai contoh perkhidmatan bas dalam bandar. Mungkin kita pada masa sekarang kita perlu menunggu bas ataupun keluar daripada rumah awal untuk tunggu bas, untuk kita tak tahu bas itu sampai berapa ke stesen tersebut. Tetapi dalam keadaan di mana semuanya boleh dilaksanakan penyelesaian teknologi, mungkin kita akan dapat prompt daripada jam kita. Bas akan sampai ke stesen tersebut dalam masa 30 minit. Jadi kita boleh rancang masa kita untuk ke destinasi ataupun stesen bas tersebut. Jadi ini adalah sebagai contoh perkara-perkara yang boleh berlaku ataupun boleh kita imajinasikan dengan keupayaan teknologi 5G. Dan keterbatasan teknologi terdahulu 4G dan 3G dan sebagainya. Sebagai contoh sekarang, apabila banyak kereta mempunyai sensor, sebagai contoh sistem traffic light tu mungkin keterbatasannya dia tidak dapat limitasinya kepada mungkin 5 buah kenderaan saja. Dia tidak mempunyai kapasiti untuk mengesan sensor kepada 100 atau 1000 kenderaan. Tetapi dengan keadaan ataupun keberadaan teknologi 5G ini, ia memungkinkan perkara tersebut. Sensor-sensor yang berada di jalan raya, di sekitaran sama ada lampu isyarat dan sebagainya, boleh mengesan lebih banyak kenderaan dan boleh berhubung antara kenderaan dan juga sensor yang memastikan sistem keselamatan jalan raya ataupun penyuraian trafik. Jadi ini yang kita katakan bahawa keupayaan transformasi dari segi kehidupan. Jadi apa yang kita katakan itu adalah keupayaan teknologi. Dan kita
sebab itulah kita katakan apabila teknologi ini mentransformasikan adalah apabila kita berimajinasi tentang penyelesaian sesuatu permasalahan dan berlakulah kita ada startups untuk ataupun PKS yang berasaskan teknologi untuk menyelesaikan perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan kita sebenarnya. Jadi ini yang kita katakan bahawa transformasi itu berimajinasi, inovasi dan menghasilkan penyelesaian-penyelesaian berasaskan teknologi. Dan 5G memungkinkan perkara tersebut. Ya, sentiasa bergerak untuk lebih ke hadapan dan juga lebih pantas. Apabila Tuan tadi banyak bercerita tentang gambaran Internet of Things, productivity, PKS dan sebagainya, productivity itu boleh kita hubung kaitkan dengan kelajuan atau kepantasan. Lebih laju sesuatu produk, productivity, lebih banyak penghasilan productivity dan juga outputnya. Jadi apakah Tuan melihat dengan adanya 5G ini akan dapat menghasilkan lebih banyak lagi produktiviti dan seterusnya akan memberikan impak bukan sahaja kepada industri tetapi juga kepada pemain-pemain yang banyak bergantung kepada 5G. Okey. Apabila kita cakap tentang produktiviti, kita lihat sekarang ini banyak perkara ataupun gaming ataupun permainan dalam talian sangat mengujakan terutamanya anak-anak muda, ya. Tetapi dengan sekarang ada AR dan VR dalam permainan, fokusnya banyak di situ, ya. Tetapi dengan 5G kita boleh menggunakan teknologi AR dan VR ini untuk penyelesaian berkaitan dengan perusahaan. Sebagai contoh, untuk engineer dia boleh menggunakan untuk menjalankan pemeriksaan ataupun dan sebagainya. Even doktor boleh menggunakan AR ataupun VR untuk remote surgery sebagai contoh. Ataupun seperti yang saya katakan, kita ada keterbatasan pandangan ataupun tangan kita untuk mencapai perkara-perkara yang mungkin di luar kemampuan fizikal kita. Jadi dengan bantuan AR dan VR kita boleh melihat apa yang ada di sebalik struktur tersebut. Jadi ini akan sebagai contoh untuk perancangan pembinaan bangunan ataupun memastikan keselamatan keselamatan bangunan, sama ada simen itu cukup materialnya ataupun tidak. Itu boleh AR dan VR boleh memungkinkan perkara tersebut. Jadi ini yang kita katakan bagaimana teknologi meningkatkan produktiviti. Selain daripada itu, pada masa sekarang kita juga dalam rangka untuk plan hala tuju robotik. Pada tahun 2019 nisbah adalah 55 robot kepada 100,000 pekerja. Dan untuk perancangan kita adalah sehingga tahun 2030 nisbah tersebut akan berada kepada 195 robot kepada setiap 100,000 pekerja. Jadi ini adalah penting kerana ada beberapa tugasan yang mungkin membahayakan pekerja ataupun membahayakan diri, dan kita perlukan robot untuk untuk menjalankan tugas atau mengambil alih tugas-tugas tersebut. Selain daripada itu, kita juga akan melihat bahawa dalam perusahaan ataupun kilang juga akan menggunakan robot, kerana kita sedia maklum bahawa sekarang ni banyak orang perkatakan tentang kekurangan tenaga kerja untuk perusahaan. Jadi ini juga satu penyelesaian yang 5G boleh memungkinkan, dan ini juga seperti saya katakan memberi peluang sama ada PKS ataupun startups untuk terlibat dalam bidang-bidang ini. Jadi anak muda yang sekarang ini sudah biasa menggunakan AR dan VR dalam permainan mungkin boleh step up sedikit untuk menceburi bidang profesional dan mengaplikasikan kemahiran mereka untuk tujuan tersebut.
Okey, bersedia ataupun tidak kita untuk mengharungi zaman 5G ini? Kita sedia maklum banyak peranti-peranti ataupun gadget yang sudah tersedia di dalamnya adalah boleh menggunakan teknologi 5G. Malah aplikasi perisian-perisian juga sudah pun mula boleh digunakan dalam layanan 5G. Jadi apakah kita sudah bersedia untuk mencapai mungkin dalam 5 atau 10 tahun akan datang untuk 100% penggunaan 5G di Malaysia? Kita dari segi saya bercakap tentang ketersediaan rangkaian seperti yang kita rancangkan, ya. Sehingga September tahun ini kita telah mencapai sebanyak 3.2% kawasan berpenduduk mendapat liputan 5G. Dan sasaran kita untuk tahun 2022 adalah 36%. Dan kita jangkakan insya-Allah kita akan capai sasaran tersebut. Dan untuk tahun 2024 80% kawasan berpenduduk akan dicapai, dan kita rasakan bahawa kita boleh mencapai sasaran tersebut dengan usaha sama yang dijalankan. Dan saya juga amat berterima kasih kepada kerajaan negeri dan juga pemain industri. Baru-baru ini kita telah dimaklumkan bahawa 6 syarikat penyedia perkhidmatan utama telekomunikasi negara kita telah menandatangani access agreement, ya. Walaupun ia conditional, tetapi ia adalah step ahead, di mana sebelum ini hanya satu pembekal perkhidmatan yang telah menawarkan perkhidmatan 5G secara komersial, iaitu YTL, tetapi sekarang semua pemain utama boleh menyediakan ataupun menawarkan kepada pengguna. Dan saya, kalau tidak silap saya, dalam minggu ni mungkin ada pembekal perkhidmatan yang akan membuat soft launch perkhidmatan 5G kepada pengguna. Ya. InsyaAllah kita akan menyaksikan satu persaingan yang sihat antara pembekal telekomunikasi, bukan saja untuk telekomunikasi dan juga rangkaian, tetapi juga untuk teknologi-teknologi berkaitan 5G juga akan menjadi satu perkembangan industri dan persaingan yang sihat. Betul. Apakah Tuan melihat ini akan mengembangkan lagi teknologi berasaskan ekonomi digital dan teknologi berasaskan telekomunikasi dapat diperkembangkan dengan seiring perkembangan 5G? Itu yang kita harapkan, bahawa apa yang kita lihat dari segi sektor ataupun industri perkhidmatan komunikasi inilah, kita lihat bahawa mereka juga harus menjalankan proses transformasi kepada perkhidmatan berasaskan digital. Dan 5G ini memungkinkan mereka untuk bekerjasama, berkolaborasi dengan pelanggan-pelanggan korporat mereka, memberikan penyelesaian teknologi untuk meningkatkan prestasi keuangan mereka dan juga pelanggan-pelanggan mereka, dan juga memberikan penyelesaian yang lebih menyeluruh. Jadi transformasi itu bukan sahaja pendigitalan itu bukan setakat kepada pelanggan mereka, tetapi mereka juga menjalani proses transformasi pendigitalan ini. Jadi ini yang kita rasakan bahawa banyak peluang-peluang yang terbuka, dan kita dapati bahawa dalam perkara ini banyak vertikal telah, ataupun perusahaan-perusahaan seperti minyak dan gas dan juga pembuatan dan juga perubatan telah mula berbincang dengan pembekal-pembekal perkhidmatan telekomunikasi ini untuk menyediakan keperluan mereka, memenuhi keperluan mereka untuk mengaplikasikan teknologi 5G ini. Okey, Tuan Zulkarnain mewakili pihak MCMC dan juga pihak kementerian, apakah mungkin harapan daripada pihak Tuan juga untuk melihat perkembangan 5G ini bukan hanya digerakkan oleh pihak kerajaan dan juga penyedia perkhidmatan, tetapi perlu disahut dan juga disambut oleh pihak pengguna dan juga pihak masyarakat? Itu semestinya. Sebab apa yang kita jangkakan adalah dengan adanya 5G,
ia akan meningkatkan KDNK kita sebanyak 5%, ataupun dalam nilaiannya adalah sebanyak 122 bilion pada 2030, dan ia akan menyediakan peluang pekerjaan kepada 740,000 orang. Jadi apa yang penting adalah untuk rangkaian telah disediakan, keupayaan teknologi telah ada. Apa yang kita perlukan adalah berimajinasi, berinovasi dan menggunakan teknologi 5G ini, rangkaian ini untuk menghasilkan sesuatu untuk meningkatkan produktiviti, untuk memperbaiki ataupun menyediakan penyelesaian yang bersifat global. Jadi kita bukan sahaja sebuah negara yang memakai atau menggunakan teknologi, tetapi juga kita mengeksport teknologi kepada ataupun menjadi peneraju teknologi dalam aplikasi era 5G. InsyaAllah 5G mentransformasi kehidupan masyarakat kita secara keseluruhannya. Terima kasih Tuan Zulkarnain bersama dengan kami. Itu dia Tuan Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Sulia MCMC bersama dengan kami. Kita doakan agar 5G ini akan dapat dipertingkatkan dan juga diberikan satu progres yang lebih baik, khususnya untuk masyarakat yang akan menikmati layanan dan juga perkhidmatan 5G. Terima kasih Tuan Zulkarnain bersama dengan kami.